Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa, للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada audiens kita di luar sana. Ya, buat julung kalinya kita bersama sekali lagi dalam ruangan sudut pandang bersama Malaysia Post. Okey, pada kali ini kita bersama dengan sahabat saya yang tidak asing lagi, Adam Adli, saudara Adam Adli, yang secara tiba-tiba hari ini menjadi perhatian selepas beliau menyertai secara rasminya parti PKR semalam. Assalamualaikum Adam, selamat datang ke Malaysia Post. Terima kasih Izal. Okey. Lama tak jumpa. Okey, untuk mungkin yang baru mengikuti Adam Adli, beliau bekas aktivis mahasiswa lebih 10 tahun yang lalu, dan namanya melonjak naik menjadi perhatian ramai selepas satu insiden di PWTC. 10 tahun Adam, 10 tahun genap 10 tahun ya. 2011 yang lalu. 2011. Ketika beliau menurunkan bendera Perdana Menteri ketika itu. Datuk Seri Najib Razak. Okey, Adam, apa yang terfikir ketika itu? Sebelum insiden tersebut berlaku, mungkin kalau kita boleh recall sedikit. Dia panjang juga cerita dia, Aizal. Kalau ingat balik dia waktu tu adalah pada waktu ada penentangan antara universiti universiti itu termasuk pensyarah dan pelajar kebanyakannya dengan pihak kerajaan. Yang waktu itu Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi adalah Khalid Nordin dengan timbalannya Saifuddin Abdullah. Memang ada penentangan, terutama selepas isu yang melibatkan Dr. Aziz Bari. Waktu dia pensyarah di UIA yang dipecat, kemudian jadi diugut dan sebagainya. Dan memang konteksnya adalah waktu itu kebebasan akademik ya. Kalau kita recall balik, apa yang berlaku adalah Dr. Aziz Bari dipecat kerana membuat kenyataan ataupun membuat komentar yang disiarkan dalam media menyentuh tentang isu-isu yang berkait dengan perlembagaan lah. Dan beliau sebagai pensyarah yang mengajar perlembagaan menganggap itu adalah dia punya hak akademik dia. Itu kebebasan akademik yang dia boleh praktikkan. Dia boleh sentuh isu-isu walaupun sensitif sepatutnya, tapi beliau dikenakan tindakan oleh UIA. Kemudian of course ikut beritanya muncullah ugutan-ugutan bunuh dan sebagainya, ada hantar peluru ke rumah dan sebagainya. Jadi kami yang pelajar daripada pelbagai universiti ni bersimpati dan bersentikawan. Jadi kita angkat isu kebebasan akademik itu, dan dia terkait dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti. Memang asal pencetusnya adalah peristiwa Aziz Bari. Kemudian kita rangkumkan bersama dengan keseluruhan isu-isu yang menaungi universiti, iaitu Akta Universiti lah. Selebihnya adalah sejarah lah. Kita mula buat forum, kita buat lebih kurang 3 ke 4 demonstrasi ataupun bentuk-bentuk protes kecil, tunjuk rasa, sudut pidato di universiti-universiti, di UIA ada, di UiTM ada, di UM dan sebagainya, sehinggalah leading up to sebuah
demo yang lebih besar yang gabungkan semua orang di luar kampus, iaitu di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, dari Suhakam, kita hantar memorandum pada Suhakam untuk meneliti. Waktu itu kita minta untuk Suhakam teliti isu yang berkait dengan hak kebebasan berakademik pelajar, autonomi pelajar dan autonomi universiti yang seharusnya diangkat oleh Suhakam lah waktu itu. Suhakam adalah badan kerajaan. Jadi daripada Suhakam tu kita kata macam tak berapa cukup lah, jadi bergerak lagi. Dan kebetulan kita tahu waktu itu memang Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Dr. Saifuddin Abdullah memang ada di PWTC. Dia sendiri pun waktu itu baru mempengerusikan sebuah sidang meja bulat yang membincangkan juga tentang akta universiti dan kolej universiti dengan beberapa kumpulan pelajar lain, wakil-wakil pelajar daripada persatuan dan sebagainya. Jadi sesuai, hari itu memang hari yang membincangkan tentang akta universiti. Jadi beliau baru habis sebuah meja bulat, kemudian beliau berada di PWTC dan kita cakap kita serahkan memorandum dekat PWTC pula. Dan dekat situ bila sampai ke PWTC itu memang ada sense of victory sedikit lah, sense of victory kan, orang kata berjaya kita sampai ke sini di pusat kuasa kerajaan. Biasa saya budak nakal, tak berapa ikut ketetapan diorang yang diorang semua dah cakap kita baik-baik kat sini. Tapi saya tak berapa nak dengar cakap. Dia kata kita ni ada bawa bendera ni, bendera student, bendera kebebasan akademik. Mungkin jiwa muda, jiwa melawan tu kata kita kena cari tiang bendera lah kalau macam tu. Ini ramai kawan-kawan Zal, bukan saya seorang sebenarnya waktu tu. Kita kena cari tiang bendera ni, carilah mana-mana tiang bendera yang okey, yang kalau yang simbolik ke apa kita nampak okey. Ni boleh lah, ni bukan bendera UMNO, ni bukan bendera Malaysia, ini just banner kan, ni banner. Tak adalah kalau bawa turun bendera Malaysia ke atau bendera parti tu kau hajar sangat. Unintended consequences ni adalah itu juga jadi simbolik seolah menurunkan Perdana Menteri, wajah yang sebuah tiang yang ada wajah Perdana Menteri. Tapi ada banyak jugalah yang orang panaskan ya, orang api-apikan isu tu. Misalnya orang kata saya bijak lah dan sebagainya, tapi ada gambar yang tunjuk sebenarnya bendera waktu tu, banner yang ada gambar Najib tu atas bahu saya tak sampaikan, saya pastikan jangan sampai jejak lantai lah, itu tak hormat sangat. Saya kena letak sini dulu, bawa naikkan bendera student tu. Kemudian pegawai keselamatan polis pun ada kat situ cakap dah cukup dah tu, bawa naik balik. Okey, saya bawa naik balik. Jadi kalau orang kata simbolik kalau orang nak cerita simbolik, saya turunkan gambar Perdana Menteri, saya juga yang naikkan gambar Perdana Menteri tu balik. Tapi tak apalah, itu sejarah. Menimbulkan banyak, of course saya sedar, lepas tu saya sedar ini menimbulkan banyak kontroversi, ini menimbulkan banyak ia tidak akan menyenangkan hati siapa-siapa. Of course hati saya pun tak senang, apatah lagi orang lain. Tapi benda tu jadi simbol perlawanan. Dan saya kata okey, tak apa, kalau ini benda yang boleh nak bangkitkan semangat setengah segmen gerakan pelajar, teruskanlah, tak ada masalah. Dan fokus balik kepada isu, kita fokus balik pada isu-isu, jangan terlalu terhanyut dengan aksi-aksi simbolik semata-mata. Itulah sejarahnya. Jadi kita bawa lagi isu-isu pelajar, kita teruskan lagi jalan macam biasa, tidak hanya tidak hanya membincangkan soal-soal benda-benda yang kontroversi lah. Itulah dulu yang berlaku kalau orang nak tahu apa yang berlaku dulu. Okey Dam, selepas insiden penurunan banner Perdana Menteri kita itu, gerakan mahasiswa makin membara, makin berkembang, makin yalah panas sikit lah. Sana sini orang bercakap berkenaan dengan gerakan mahasiswa, dan terutamanya orang, dan dekat situ of course orang nama Adam Adli disebut-sebut ke sini. Tetapi pada satu ketika, beberapa ketika selepas itu, gerakan mahasiswa senyap, hampir senyap.
terutama selepas bertukar kerajaan ketika PRU 14 pada 2018. Okey. Sebenarnya, apa yang terjadi? Dia sela waktu antara 2011 sampai 2018 tu agak panjang, 7 tahun. Jadi dalam tempoh 7 tahun tu pertukaran generasi pergerakan pelajar tu banyak. Sekurang-kurangnya 3 kali bertukar. Macam contoh saya sendiri, students yang masih dalam movement ketika dalam yes, universiti betul, dan betul. Tu macam contoh, kalau saya habis, saya punya batch lapisan yang sebaya dengan saya waktu tu habis, kecuali saya lah, kebanyakannya habis 2013. 2013 tu memang secara automatik kepimpinan kepada pergerakan pelajar yang diwakili oleh kami waktu tu bertukar tangan waktu tu. Kalau tak silap saya bertukar kepada beberapa orang macam saudara Buhairi, kemudian disusuli dengan Fahmi Zainal ada pimpin sekejap dari UM kan, ada naik juga sedikit sebanyak, muncul peristiwa-peristiwa lain kan, UM 8 lah, pelajar dihukum. Kemudian ada Anis Syafiqah. Lepas Anis Syafiqah tu memang ketara. Lepas Anis Syafiqah adalah pada sebelum PRU 18. Anis Syafiqah antara yang mungkin sebab saya sendiri pun yang terakhir saya berhubung adalah dengan grup daripada yang dipimpin oleh Anis Syafiqah. Tapi selepas tu masih ada je sebenarnya, masih ada. Cuma kebanyakannya memang bergerak dalam kampus, balik kepada kawasan masing-masing lah. Dia tidak muncul sebagai pergerakan yang hanya bersifat nasional. Banding dengan zaman kami dulu, kebanyakannya bersifat nasional. Semuanya bercakap soal isu nasional. Isu-isu kampus ni kurang disentuh. Isu kampus maksudnya isu tempatan tu kurang disentuh. Isu yang melibatkan pentadbiran mungkin. Ya, betul, yang melibatkan pentadbiran universiti, salah laku dalam universiti ataupun kebajikan pelajar tu waktu saya tu jadi terperosok ke tepi sedikit sebab kebanyakan orang fokus pada isu-isu nasional. Jadi lepas pada Anis Syafiqah memang attack waktu itu, memang attack directly in the heart of government lah. Dia mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri juga waktu itu, Najib Tun Razak. Jadi lepas Anis Syafiqah tu muncul kumpulan-kumpulan yang lebih organik. Ada Demokrat Universiti Malaya lah, ada Kesatuan Pelajar dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku adalah, yang satu saya ingat, mungkin ada sedikit banyak tentang perubahan-perubahan dalam politik. Misalnya pada waktu saya tu menuju ke PRU 13. Jadi panas, suhu politik masih panas, dan dicampur juga dengan kena akui waktu itu faktor-faktor seperti politik akar umbi yang kuat. PAS misalnya, PAS ni kuat, grassroots ni kuat. Jadi apa pun perkara yang berlaku di peringkat pusat, waktu tu social media pun belum terlalu kuat lagi social media ada mainkan peranan yang sangat besar, tapi dia masih belum jadi faktor utama. Dia masih lagi orang masih lagi faham bahawa kalau nak bawa satu-satu isu, nak nasionalkan satu-satu isu, memang kena pergi ke kawasan, kena turun ke lapangan. Sebab tu ceramah politik ni masih setiap malam ada ceramah, sebab orang tahu capaian kepada akses internet, social media ni masih lagi terhad kepada golongan muda, golongan yang di bandar, golongan yang ada infrastruktur. Jadi di luar bandar kebanyakannya masih lagi terhad. Ada tapi terhad. Mungkin limited kepada apa yang muncul dalam portal-portal berita. Jadi pembentukan opinion making tu yang sekarang kita nampak memang sangat besar, belum ada waktu tu. Kalau kita nak sampai ke sesuatu, kena turun, kena muncul dalam lapangan, kena itu untuk kena approach orang ramai. Sebab tu dia balik pada diri saya, misalnya disebabkan zaman tu adalah zaman yang demikian, crowd ceramah, buat forum dekat betul-betul kat kawasan tu. Kalau nak kata kita nak target audience kita pelajar, kena turun betul-betul dekat universiti, kena carilah kawasan dalam universiti tu. Kalau dapat masuk dalam universiti, dalam masuk kampus, masuk. Tak boleh mungkin kedai-kedai makan kat kawasan, jumpa dengan pelajar-pelajar.
kat situ baru boleh. Kalau setakat kita post something dekat social media macam hari ni boleh. Hari ni dia ada, saya rasa hari ni lebih advance cara kita jaringan dalam social media tu lebih dah makin organize. Dulu tak berapa organize. Kalau kita tulis dalam social media, belum tentu kita sampai dekat target kita. Kalau kita target kat orang di desa-desa, kita turun kat desa. Saya keliling Malaysia waktu tu, dan dibawa oleh parti-parti politik yang bawah Pakatan Rakyat, di kawasan-kawasan Parti Keadilan, di kawasan-kawasan PAS, di kawasan-kawasan DAP lebih kurang. So sebab tu nampak ada apa yang Aizah sebut ni, mekar tu, dia ada sebab kita muncul dalam lapangan, orang kenal, orang bersua dengan kita. Tapi lepas tu kurang, lepas tu sedikit sebanyak PRU dah habis, orang penat, ceramah pun dah tak ada, dah kurang, sangat-sangat kurang. Mungkin ada protes, lepas following the PRU 13 tu memang ada protes dan sebagainya, berlawan, tapi di bandar, bukan lagi di desa-desa. Ceramah-ceramah dah berkurang. Kemudian perpecahan politik berlaku, dan ini banyak jejaskan juga gerakan pelajar, sebab gerakan pelajar dalam Malaysia banyak terkait dengan gerakan politik mainstream arus perdana. Sebab tu juga saya ingat lepas daripada PRU 18, approach-nya dah jadi berbeza. Gerakan-gerakan pelajar yang bertumbuh di kampus-kampus ni pun ada kesedaran bahawa tidak boleh terlalu bergantung dengan politik arus perdana, jadi harus lebih mandiri, lebih independen. Sebab tu mereka dilihat seolah-olah jauh daripada, ataupun dilihat lebih bukan terpinggir lah, tapi mereka tidak masuk dalam perbualan-perbualan, wacana-wacana politik arus perdana tu, sebab mereka sendiri pun mengasingkan diri mereka. Tapi itu bagi saya adalah satu yang bagus. Sekurang-kurangnya bila zaman saya dahulu, saya kena akui, zaman saya kalau orang panggil saya pemimpin pelajar ke malah aktivis mahasiswa sekalipun, saya segan nak sebut benda tu, sebab saya tidak memimpin siapa-siapa dalam pelajar. Saya belum tentu boleh kata saya mewakili suara pelajar. Saya mewakili suara sesetengah segmen pelajar yang bersetuju dengan saya, yang sama seiring dengan saya, yang bergerak bersama, yes. Tapi kalau saya nak kata saya mewakili suara mahasiswa universiti, apa yang saya lontarkan adalah concern oleh mahasiswa, itu tak betul. Saya tak anggap itu, saya pun tidak anggap perkara itu betul. Saya tak boleh kata saya pemimpin mahasiswa semua orang. Tapi yang ada hari ini, mereka lebih ada legitimasi, diorang lebih ada keabsahan kerana mereka memang bergerak dalam kampus, mereka memang mereka memang mewakili pelajar, mereka bertanding PMUM, PMUKM, mereka bertanding persatuan mahasiswa, mereka memang sentiasa berunding dengan persatuan-persatuan pelajar. Jadi mereka lebih berkesan bila mereka cakap mereka adalah wakil atau pemimpin pelajar. Itu kelebihan, bagi saya itu kelebihan yang selepas saya. Yang itu saya ingat kami tak sampai tahap, kami mengasingkan diri daripada kepimpinan dan perwakilan pelajar. Mereka ini masuk dalam perwakilan dan kepimpinan pelajar. Itu beza lah, saya ingat. Itu yang membeza, itu yang berlaku. Apa isu paling besar yang melibatkan mahasiswa? Tak ada isu yang lebih besar, yang objektif tak ada. Bagi saya semua orang ada pandangan masing. Kalau saya memang macam saya akan katakan isu paling besar adalah soal bagaimana universiti ditadbir, apa bentuk perundangan yang menaungi sistem universiti kita, dan itu yang memberi kesan kepada bagaimana pelajar kita dibentuk secara mahupun secara kelompok, sebagai satu unit ataupun sebagai individual. Semuanya bergantung kepada bagaimana universiti itu dibentuk. Dan universiti dibentuk dalam negara ini juga melalui perundangan, sebab kita punya universiti memang top to bottom approach, bukan bottom to top. Jadi isu, kalau saya kata isu-isu soal politiknya, iaitu akta perundangan, akta universiti, tapi juga ekonomi, sistem ekonomi yang menaungi universiti kita. Ada universiti swasta, ada universiti kerajaan, dan bagaimana pelajar dibiaya, itu pun bagi sedikit sebanyak banyak bagi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada bagaimana pelajar kita bawa diri.
Tapi mungkin pada orang lain isu terbesar di universiti itu juga adalah soal seperti kebajikan pelajar, bagaimana pelajar diuruskan dalam universiti, dalam kampus, kehidupan pelajar tersebut, survival pelajar dalam kampus. Sebab kita kena ingat, takkan kita nak cakap isu tu tak penting, sedangkan dah ada banyak kes sebelum-sebelum ni pelajar kelaparan, yang ini menjejaskan mereka malah stres dengan pengajian bunuh diri. Bukan kes yang kita boleh anggap terpencil. Ini berlaku hampir saya ingat banyak universiti yang ada kes-kes macam ni, walaupun satu dua, tapi tetap kes yang besar. Kalau ada pelajar yang sampai bunuh diri kerana tekanan pembelajaran, jadi itu pun kes besar, itu pun isu-isu besar yang berlega dalam dunia universiti dan pelajar. Jadi tak ada isu yang lebih besar antara satu sama lain. Dia cara kita melihat. Dan kalau kita bercakap soal kalau dah hari ni saya melihat, kalau kita bercakap soal apa isu besar, apa saja isu yang melingkari pelajar, sebab ia saling kait-mengait. Kenapa pelajar ini kelaparan? Dia balik pada soal macam saya cakap, apa sistem ekonomi yang menjaga universiti kita? Kenapa pelajar ni tertekan belajar sampai ada yang terpaksa bunuh diri? Itu balik kepada sistem pendidikan kita, apa sistem yang menjaga perjalanan, mungkin malah termasuklah pembentukan silibus dan sebagainya dalam universiti itu sendiri. Jadi sama saja, dia saling terkait lah saya rasa. Okey Dam, kalau kita bercakap berkenaan dengan isu-isu yang melibatkan pelajar, pentadbiran universiti tersebut, dia banyak berkait kepada universiti awam. Okey, betul. Dan dalam masa sama kita juga banyak universiti swasta. Dan bagaimana Adam Adli sendiri sedara melihat polisi kerajaan berkenaan dengan universiti awam dan swasta ini, bagaimana untuk bergerak seiring, dan maksudnya macam dari segi silibus tentunya kita nampak student di universiti awam ini lebih tertekan, lebih banyak isu, banyak yang banyak ketidakpuasan hati. Betul. Berbanding dengan swasta. Satu, swasta dia bukan tak ada langsung tekanan kerajaan. Ada sedikit sebanyak masih ada campur tangan, of course, kerana kita semua bernaung bawah Akta Universiti, Kolej Universiti, ada beberapa akta lain yang melibatkan universiti juga, bukan satu akta sahaja. Jadi kerajaan ada tekanan, walaupun kalau tidak diperuntukkan dalam akta tersebut kata kena ada subjek-subjek titas, kena ada subjek pengajian Malaysia dan sebagainya dalam silibus ni. Subjek ni dah jadi wajib kalau nak lulus universiti ini. Dia cakap swasta kena lulus subjek-subjek demikian. Tapi dalam masa yang sama, memang ada sedikit sebanyak kita nampak universiti swasta ini memberi lebih banyak ruang untuk pelajarnya berpartisipasi. Kalau misalnya yang terlibat dengan politik tu tidak begitu menjadi masalah. Saya sendiri pun pernah sekejap lepas kecundang, lepas digantung tu, untuk selepas beberapa tahun saya terkeluar daripada pendidikan, saya kata kena sambung belajar jugalah, tak boleh lah, tak senang hati. Jadi saya pun sambung belajar di universiti swasta sekejap, tapi kecundang ni sebab terlalu mahal, dan banyak tekanan yang ganggu sedikit sebanyak lah. Jadi kemudian saya sambung balik di IPTA. Jadi tak perlulah saya, bukan tak perlulah, yang di universiti swasta tu tergantunglah balik. Saya balik ke universiti awam dan selesaikan di universiti awam. Jadi pengalaman yang saya nampak waktu itu memang ada kelonggaran, ada kebebasan yang lebih, tapi tidak semestinya ianya sepenuhnya lah. Maksudnya masih ada kekangan-kekangan, tertakluk kepada apa. Jadi balik kepada IPTA, dia pun boleh sebenarnya
nak jadi macam mana pelajar universiti swasta. Malah IPTA ni kalau dia ada amalan yang sama berkait dengan menguruskan pelajar terutama sekali, hal-hal ehwal pelajar, saya rasa pelajar tu akan lebih berkembang, lebih mandiri, dia lebih mampu berfikir sendiri, dia mampu lebih jadi kritikal. Sebab tu kita cakap kena ada ruang kebebasan yang lebih. Kita bukan, saya ada banyak salah faham kata kita ni menuntut kebebasan. Ni kebebasan ni waktu tu kebebasan ni seolah perkataan yang sangat berat lah, ataupun tak disukai, subjektif kan. Tapi orang selalu menggambar kebebasan ni, oh dia orang ni nak bebas ya, tak ada dah ada perdebatan pula kan, semuanya kena, takkanlah tak ada batasan. Bukan, kalau terpenjara mestilah nak dibebaskan, itu saja. Kalau dah bebas, kita tak adalah dalam satu tahap. Kalau kita pun faham, kita pun ada ruang-ruang yang boleh dibincangkan, pragmatik juga. Ada kebebasan yang kita tahu, kebebasan tu mungkin yang disebut kebebasan melampau kan, apa pun bentuknya lah, itu pun kita boleh ada limitasi ni, tak ada masalah. Mana ada, kalau nak bebas tak perlu bernegara lah kita ni, semua orang anarki lah. Tapi itu universiti swasta, mereka ada pembiayaan sendiri, dia ada modal sendiri, dia tidak bergantung dengan wang kerajaan, dan dia perniagaan. dia kena jaga customer ni. Itu pun satu benda yang kena kita pandang juga. Sebab tu banyak yang kita boleh perbaiki, misalnya kalau berkait dengan universiti swasta ni, jangan fikir tak ada kritikan. Ada kritikan terhadap sistem pendidikan swasta. Banyak pendidikan swasta yang tumbuh bagai cendawan ni hanya untuk kau untung. Pelajarnya dah berapa ribu orang pelajar kandas macam tu saja, sijil tak diperakui. Kita tak nafikan memang ada beberapa pendidikan swasta yang kita nampak agak cemerlang, kita kena akui. Mungkin ada benda yang kita boleh baiki kan, misalnya pendanaan, mungkin kena ada lebih banyak beasiswa dan sebagainya, sebab ia option lah kan. Tapi yes, IPTA memang kita harap IPTA ni jadi lebih terbuka, lebih berautonomi, lebih mandiri, dia lebih kritikal. Seharusnya macam tu, sebab kebanyakan anak pelajar di Malaysia berada dalam IPTA. Jadi kita melahirkan lebih ramai orang yang macam mana? Adakah orang yang kita nak lahirkan tu nak jadi pak turut, hanya fikir, sebab bila orang kata job oriented kan, semuanya hanya fikir nak kerja, belajar sebab nak kerja. Kita tak nafikan itu fenomena yang dah berlaku. Sebab dalam Malaysia sekarang, dulu orang cakap nak kerja, habis belajar, habis sekolah SPM, pergilah cari kerja. Tapi benda tu dah tak boleh dah sekarang. Nak jadi pekerja asas, nak pekerja yang entry level pun sekurang-kurang ni kena ada kelayakan yang lebih sedikit. Kalau SPM kena baik, kalau dah baik SPM selalu orang sambung belajar lah. Dan nak masuk dalam job market ataupun pasaran pekerjaan yang lebih bergaji yang lebih baik ya. Entry level pun berapa, 1,000 lebih, takkan selama-lamanya nak 1,000 lebih gaji. Macam mana mereka nak tampung kehidupan, tu tak cukup. Dia sambung belajar dengan harapan dapat pekerjaan yang lebih baik, tangga gaji dia. Dan itu yang dah jadi hal hari ini, iaitu maksudnya pendidikan tinggi, degree, diploma ni dah jadi asas dah jadi keperluan asas untuk survival. Jadi pelajar bila dia job oriented, kita pun faham kenapa. Kita tak boleh nak marah kenapa pelajar kita jadi job oriented. Tapi universiti ada tanggungjawab untuk pastikan pelajar tidak dibentuk sebegitu. Janganlah kerana pelajar kita job oriented, kita pun benarkan benda tu, kita galakkan lagi. Oh, universiti kita kena jadi pemain industri, tak boleh mismatch. Itu betul, okey, itu perbincangan yang betul lah, tak nak ulas yang tu sangat. Tapi janganlah jadi kilang. Universiti kena hormat diri mereka sebagai universiti juga. Janganlah rendahkan orang kata janganlah rendahkan sangat kedudukan universiti itu seolah-olah ianya hanya training center. Tak boleh. Kita kena jaga juga. Training center sebenarnya kita ada giat mara, latihan praktikal, vocational dan sebagainya yang keluarkan ramai pekerja mahir.
Itu So tak apa. keyword dia dekat situ adalah tanggungjawab lah. Tanggungjawab, ada setiap tanggungjawab terhadap akademik. Sebab tu kalau kita fikirkan balik, cuba fikirlah kalau universiti ni logik lah, kita orang kata, kita kata logik yang kita boleh fikirkan bersama-sama, tak perlu terlalu tak perlu terlalu tinggi, tak perlu terlalu fikir jauh sangat. Cuba fikir kenapa dalam universiti masih ada subjek-subjek yang kita pun tak tahu kenapa diajar. Subjek teologi, subjek sosiologi, subjek-subjek kerja sosial, subjek sejarah dan sebagainya. Apa kerja yang kalau kita ni betul-betul ikut market, apa benda pekerjaan yang ada untuk subjek sains politik dan sebagainya? Apa pekerjaan yang nak dibuat dengan subjek-subjek ni? Kalau ikut kan tak ada. Bukan tak ada. Engineering kita fahamlah, keluarkan engineer. Nursing keluarkan jururawat, doktor medical keluarkan doktor perubatan. Tapi ni yang subjek-subjek yang lebih bersifat sastra ni untuk apa? Kalau bukan, tapi kenapa masih dikekalkan universiti? Sebab itu memang peranan universiti, dia bukan hanya jadi tempat melahirkan pekerja terlatih, tapi juga melahirkan cendekiawan, melahirkan orang cerdik pandai, melahirkan orang yang berfikir untuk masyarakat. Malah tak melampau pun kalau kita sebut melahirkan orang-orang yang memikirkan falsafah untuk masyarakat. Sebab memang masyarakat kalau secara unit memang perlukan orang-orang macam ni, orang-orang yang berfikir, supaya ada panduan, yelah kita tengok sebab tu kita dah masuk subjek lain lah, tapi tanggungjawab universiti adalah memang memastikan ada nilai-nilai budaya, panduan, falsafah yang boleh jadi panduan pada masyarakat. Itu sebabnya universiti kena jangan fikir hanya sektor perniagaan, sektor ekonomi, market. Kena fikir juga masyarakat, tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Kalau universiti tidak mampu untuk keluarkan falsafah budaya dan sebagainya, nilai-nilai yang boleh dipegang oleh masyarakat, susahlah, kita tak boleh jadi bangsa yang maju. Itu sebab kenapa kalau kita tengok apalah diajar subjek-subjek yang kalau di luar negara, MIT misalnya, MIT kita ambil contoh MIT di Amerika Syarikat, dia universiti teknologi. Kalau equivalent kalau di Malaysia ni kita boleh anggap macam Universiti Teknologi Malaysia atau Universiti UiTM sendiri, Institut Teknologi, sebab nama dia lebih kurang sama, Institute of Technology. Tapi pemikir ataupun orang yang menjadi juru pandu kepada masyarakat juga lahir daripada universiti teknikal macam itu. Noam Chomsky misalnya memikirkan soal-soal politik, soal-soal bahasa, soal-soal politik, soal-soal ekonomi, lahir daripada universiti yang berasaskan teknologi. Sebab mereka faham kita memang buat universiti yang melahirkan engineer, memang melahirkan saintis, tapi kita juga melahirkan sosok-sosok yang boleh jadi juru pandu masyarakat. Sebab masyarakat bukan semua berfikir secara saintifik, berfikir secara teknologi. Tak, kita tidak dipandu oleh teknologi, kita dipandu oleh nilai. Itu manusia lah, saya rasa. Itu tanggungjawab universiti. Sehingga itu tanggungjawab universiti dalam Malaysia. Ini benda-benda yang dulu-dulu dibincangkan. Ini benda-benda yang jadi intipati. Ini yang benda-benda yang menjadi intipati kepada kenapa orang sebut kebebasan akademik dan sebagainya. Kita nak ada budaya-budaya ilmu yang macam itu dalam universiti. Of course lah, saya tahu, saya faham kalau orang macam saya tak boleh meyakinkan. Orang kata rebel-rouser, orang yang buat kacau di atas jalanan. Tapi nak bercakap soal pembudayaan ilmu dari universiti sangat tidak meyakinkan. Jadi harap-harapnya ada orang lain yang boleh yakinkan masyarakat ini memang keperluan universiti. Okey, Adam. Pada tahun 2018, Yap. pada bulan Mei, selepas PRU, kalau kita imbau 2-3 tahun kebelakangan itu, gerakan mahasiswa banyak disertai dan kita boleh cakap gerakan mahasiswa, gerakan aktivis bersama-sama jalan selari dengan parti-parti politik yang berada dalam Pakatan Harapan sebelum PRU 14 dan selepas PRU 14, Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Betul. Dan masih kumpulan-kumpulan aktivis ini sepatutnya dah sangat dekat dengan kerajaan waktu itu. Okey. Bagaimana
membawakan isu mereka. Dan kalau kita tengok Adam Adli sendiri ketika itu selepas PRU 14 pada tahun 2018 banyak dikritik secara terbuka. Betul. Di mana Adam Adli ketika kawan-kawan dia dah jadi kerajaan? So macam mana dia nak consult kawan-kawan dia ketika itu dalam kerajaan untuk bawa perjuangan Betul. yang dia angkat semasa zaman aktivis. Betul. Okey, yang pertama kalau kita tanya kedudukan ataupun di mana waktu tu pergerakan pelajar yang ni sebenarnya ada muncul. Misalnya yang dipimpin oleh macam yang turut bersama baru-baru ni Asyik Ali. Saudara Asyik Ali hari ni peguam dah. Waktu tu ada dia muncul kan, mempertahankan dia mempertahankan soal-soal yang berkait dengan seperti autonomi universiti, apabila mendesak Mazli Malik meletak jawatan sebagai Presiden UIA. Itu tanggungjawab yang dimainkan oleh gerakan pelajar waktu itu. Maksudnya masih ada kesinambungan. Bercakap yang bergerak dalam kampus ada, yang muncul dalam meletakkan isu-isu nasional pun ada waktu itu, seiring serentak mereka bergerak. Jadi itu ada. Tapi balik pada soalan yang kemudiannya, macam mana kita nak, misalnya Adam Adli itu sendiri macam mana bawa diri, soal-soal. Saya ingat waktu tu Azal, memang ramai orang yang satu tidak menyangka, kedua bila tidak menyangka tu dia tak tahu macam mana. Dia tak tahu macam mana nak react. Saya sendiri pun tak tahu nak buat macam mana ni. Ambil masa untuk sesuaikan, orang kata realign balik macam mana approach. Sebab masalahnya bukan pada prinsip. Saya rasa bukan masalah pada prinsip. Prinsip ni kekal jelas. Masalah adalah pada pendekatan. Masalah paling utama adalah pendekatan. Misalnya macam saudara Asyik ambil pendekatan yang confrontational. Maksudnya pendekatan yang hampir sama seperti sebelum Pakatan menjadi kerajaan. Ia mungkin berkesan pada orang macam Asyik, berkesan untuk orang macam Asyik yang tidak begitu terlibat dengan politik pakatan sebelum tu, yang bukan, yang tak terhutang lah, bukan tak terhutang, tidak ada baggage yang sama macam contohnya kawan-kawan daripada zaman saya, yang kita orang yang bergerak di atas pentas-pentas Pakatan Rakyat, di atas pentas Pakatan Harapan sebelumnya, yang ramai yang waktu pilihan raya, sebelum pilihan raya itu memang bergerak mendukung. Saya ingat 2018 ada nampak yang memang nampak keterbukaan lebih ramai untuk menyatakan sokongan, sebab ada mungkin susah nak dipercayai, tapi bila dengan penglibatan, misalnya dengan pelibatan Tun Mahathir, dengan dengan Anwar dan Tun reconcile untuk menuju lawan Barisan Nasional, dan dengan populariti kerajaan waktu itu Barisan Nasional juga agak rendah, memang orang nampak ini ada possibility, tapi kena push. Jadi ramai yang ke depan. Contoh ni kalau kita ambil misalnya macam Maria Chin daripada Bersih, gerakan NGO, masuk terjun bertanding untuk menyatakan, orang kata nak menyatakan pendirian yang jelas lah tu. Saya jelas lah, saya memang nak lawan Barisan Nasional, saya nak jadi political, saya nak partisan. Jadi ramai yang ambil langkah yang sama. Jadi lepas tapi tidak pada kumpulan-kumpulan macam Asyik ni, mereka kerana mereka reserve diri mereka daripada keadaan itu. Jadi lepas daripada misalnya dalam isu seperti Mazli Malik tu, mereka masih boleh ambil approach yang sama. Tapi orang macam misalnya macam saya, rakan-rakan lain yang dah lah bukan lagi daripada gerakan pelajar, malah memang kata terbuka menyokong Pakatan dan sebagainya, menyatakan sokongan kepada Pakatan Harapan waktu itu. Jadi memang agak janggal. Memang kita pun tak tahu dah ni macam mana. Kalau kita tak puas hati macam mana? Okay, kita boleh kritik, kita boleh tulis dalam media sosial, itu mungkin, tapi berkesankah? Dan kalau kita ambil juga langkah yang sama macam saudara Asyik, confrontation sama, tak ada beza. Yes, pendekatan tu berkesan ke untuk kita dengan kawan-kawan yang dah ada dalam kerajaan, orang yang kenal kita sendiri?
Macam misalnya Dr. Mazli boleh berhadapan dengan Ashik dan dia akan rasa sedikit tertekan dengan kumpulan-kumpulan pelajar yang tidak, mungkin bukan tak dikenali sangat, tapi dia tak ada hubungan. Dia akan rasa tertekan. Tapi kalau dia tengok ni Adam, dia okey, mungkin dia akan rasa awkward, tapi saya tak rasa dia akan, kalau saya jadi dia, saya tak rasa tertekan, sebab lepas tu dia boleh telefon saya, apa kenapa macam ni, dia mungkin boleh jumpa lagi. Dia apa approach, prinsipnya ada sama, yang tapi approach pendekatan tu macam mana, apa yang pendekatan yang sesuai. Jadi kita tak biasa, kita tak tahu. Dia samalah macam kawan-kawan daripada Barisan Nasional yang pertama kali tadi buangkan, diorang pun mencari apa pendekatan yang sesuai, sampai terpaksa buat kursus. Kursus yalah, social media dan sebagainya. Betul, itu berlaku kepada kedua-dua pihak. Kita pun tak tahu, yang belah yang pernah jadi pembangkang ni, yang pernah melawan kerajaan pun tak tahu macam mana nak buat sebenarnya ni bagi berkesan. Ada, kita cuba selepas tu kita cuba, kita buat desakan melalui media, kita buat statement yang kadang-kadang agak keras. Saya buat tu memang keras, terutama dalam isu berkait dengan Wan Saiful, sangat keras. Dengan Dr. Mazli pun sebenarnya pun agak, saya pun nak cakap macam tu pun rasa macam, sebab rapat Dr. Mazli tu kita rapat. Sebab tu ada wali ketiga itu menulis satu posting di Facebook, sangat berkias tapi keras. Berkias tapi kita tapi keras, ya. Mungkin dan keras juga itu terhadap Mazli sebenarnya. Ya, betul. Sebab kita rapat tu bukan sekadar rapat macam mana, sebab dia tu ada persahabatan kan? Sebab dia banyak join dapur jalanan, buat kerja-kerja amal sebelum tu. Jadi orang yang boleh bergurau, tiba-tiba kita nak tu tak berapa sedap. Kita nak contact dia secara personal, rasa macam tak ada integriti pula kan. Rasa macam takkanlah contact personal, boleh contact personal sedikit sebanyak, tapi macam tak cantik pula kan, tak berapa lah. Jadi okeylah, kita buat terbuka jugalah sedikit sebab supaya ada prinsip tu nampak, supaya tidak nampak tak ada prinsip langsung. Tapi pendekatan memang saya akui, pendekatan tu sangatlah tidak, saya pun tak tahu apalah pendekatan yang paling berkesan. Mungkin waktu tu ada sedikit sebanyak ada sedikit sebanyak hasil, sedikit sebanyak ada. Misalnya lepas daripada kita buat kenyataan, lepas saya buat posting yang berkias tu, Dr. Mazli ajak jumpa. Bila Dr. Mazli ajak jumpa, saya tak ambil peluang tu just untuk reconcile, bukan untuk berbaik-baik. Lebih baik saya gunakan peluang tu untuk susun yang ni. Jadi saya hubungi kawan-kawan daripada gerakan yang berkait dengan pendidikan percuma dan yang menentang PTPTN. Kita ajak pelajar-pelajar yang masih aktif, sebab saya pun tahu saya bukan, kedudukan saya untuk bercakap terlalu banyak soal pelajar kan. Saya bukan daripada gerakan pelajar dah waktu itu. So kita ajak jumpa dalam ruang yang mungkin ruang tu tenang, nampak tenang, tapi tajam, perbincangannya tajam. Yang hadir tu semua sedia kritik, sedia untuk bagi pandangan yang sangat-sangat bercanggah. Yalah, isu tu waktu tu pun jelas ada benda yang sudah dipersetujui dan itu pun dah dikompromis dah pun sebelum tu. Kalau zaman Pakatan Rakyat dahulu memang ada manifesto yang menyebut soal tentang soal pendidikan percuma, yang mana perlu ada orang kata perlu ada usaha ke arah pendidikan percuma, jelas disebut. Tapi bagaimana dengan dengan bila Pakatan Harapan 2018 ia dah dikompromis. Mungkin ada, yalah, Pakatan Harapan tu dia punya spektrum politik tu lebih luas kan. Waktu dalam Pakatan Rakyat tu kita nampak yang satu side pemikiran lebih kurang sama semua, mudah nak urus agaknya. Tapi kalau dalam Pakatan Harapan tu memang nampak perbezaan pandangan tu terlalu lebar. Mesti ada pandangan yang kata ini tak praktikal, ini tak viable. Okey, diorang kompromis, kita tukarkan daripada pendidikan percuma, kita ubah kepada longgar, lebih longgar. Tidak mungkin hutang PTPTN tidak perlu dibayar sehingga capai kepada satu pendapatan yang lebih baik dan sebagainya. Okey, kita kompromis, kita boleh kompromis. Sebab kalau tidak mampu kompromis pun susah kan kita nak capai matlamat yang lebih jauh kan. Okey, kurang-kurang ni daripada situ sedikit sebanyak bergerak benda tu.
Tapi bila compromise pun dia tak boleh nak buat, susahlah. Kita tak boleh nak cakap itu betul dah, kita kena cakap itu tak betul. Dan seperti misalnya macam Wan Saiful dan sebagainya, kita saya keras. Selepas pertemuan dengan Mazli tu masih lagi berlarutan, tak nampak selesai, malah nak ditambah lagi orang kata langkah-langkah yang dah pun sebenarnya dah dibatalkan, misalnya travel ban dan sebagainya, tu nak dibawa balik. Maksudnya tak ada perbezaan. Susah lah, kita takkanlah keras lagi sampai saya gunakan orang kata perkataan yang bangsat kan dan sebagainya kan. Itu jadi benda yang buat kita reflect lah. Memang susah rupanya lawan. Itu teringat dulu kan, misalnya Soekarno cakap, bangsa aku, zaman aku mudah, aku lawan penjajah. Kamu terpaksa lawan bangsa sendiri. Itu susah. Lagi susah. So dia lebih kurang macam tu lah. Bila berdepan dengan musuh, kita akui. Itu lebih mudah sebab kita ada garis yang jelas. Kita tahu ini garis jelas. Bahasa, laras bahasa kita dah ada. Dia seolah dah ada buku teks lah. Kita dah tahu ini cara dia, approach dia, pendekatan dia. Tapi bila berdepan dengan ally sendiri, kawan sendiri, memang susah. Sebab tu saya ingat dalam mana-mana pergerakan politik pun, civil war dalam politik ni, pergaduhan saudara dalam pertembungan dalaman ni selalu memang lebih susah nak di manage banding dengan berdepan dengan musuh. Itu yang berlaku. Itu pengajaran sangat besar buat saya. Memang heavily criticized. Saya tanggung semua kritikan, trolls dan sebagainya, tanggung. Pada satu tahap yang troll tu okey, mula kita jawab pun berkias-kias, tapi akhirnya saya tak boleh. Lebih baik kita usaha untuk selesaikan isu ni daripada saya alih pandangan kepada terus-menerus alih pandangan alih perhatian kepada memadam api pula kan. Lebih baik selesaikan pokok masalah tu. Tumpukan tenaga tu tak apalah. Tanggung. Ada kadang-kadang tu yang biasa tu, kritik panggil sebab PTPTN tu okey, tak ada masalah, biasa. Saya terima, itu pandangan orang, kena terima, kena telan. Tapi ada sampai tahap yang agak melampau tu, macam contohnya menyentuh keluarga, itu dah merepek lah. Ini dah merepek. Dia satu tahap tu saya agak terkesan sampai saya cuba hubungi orang-orang ni, cakap kenapa nak sentuh keluarga, kenapa nak maki anak aku, nak maki isteri aku, nak persendakan orang yang tak ada, kamu persenda, tak ada kena, kamu persendakan apa yang aku sebut, apa yang okey, tak ada masalah, aku tak akan marah, aku tak boleh marah, tapi persenda ni tak bagus lah. Tapi tak ada respon lah. Tak ada respon. Message ke DM ke, tak ada orang nak reply pun. Mungkin lama-lama tu okey lah, dia kurang sikit. Serangan peribadi tu dah kurang. Okey, balik pada isu tak apa, tak ada masalah. Itulah berlaku dulu. Daripada 2018 hingga hari ini, lebih kurang dalam 3 tahun lah. Satu jangka masa yang agak panjang sebenarnya. Adab Adli senyap dalam mana-mana gerakan, dalam mana-mana media. Betul. Agak senyap. Kecuali satu yang macam Adam Adli cakap tadi, dia satu pertemuan dengan betul. Itu betul, special occasion. Kecuali itu sekali tu. Selama dalam tempoh daripada seorang Adam Adli yang banyak memberi kesan terhadap gerakan mahasiswa, aktivisme apa semua, dan banyak memberi kesan kepada pentadbiran kerajaan, bagaimana kerajaan pada nasional memberi respon terhadap Adam Adli, susuk tubuh yang bernama Adam Adli. Tetapi pada selepas 2018 senyap, hilang begitu saja. Apa yang terjadi? Anak dia sebenarnya dia panjang juga. 2018 tu mungkin ketara sebab orang bagi perhatian pada orang mencari-cari kan, orang mencari apa orang ni cakap, apa orang ni, sebab saya sendiri pun cari juga kan, bila ada apa-apa berlaku isu, apa orang ni cakap, apa orang ni, mungkin itu nampak ketarik. Tapi sebelum 2018 tu sebenarnya pun dah agak slow. Terutama saya ingat demonstrasi besar saya yang terakhir
terlibat secara langsung adalah bersih yang 2015 ya 2016 2015 bersih 5 dan bersih yang terakhir juga kan. Itu dia. Dan itu pun sebelum bersih tu pun tak banyak juga, sebab yang selepas terutama kematian pemergian arwah ayah saya tu, saya balik kampung untuk tumpukan masa dengan keluarga, sebab saya terlalu banyak di luar, jadi saya rasa macam terkilan. Benda tu bagi kesan saya rasa maybe it's about time for me to spend a bit more time with family, sebab ayah saya tu dia ikut saya ke mana-mana. Jadi dia bagi dia dah bagi dia menunjukkan this how he spend his time with family. So saya try lah, saya cuba spend lebih banyak masa bina keluarga sendiri. Lepas tu 2016 bernikah, bina keluarga sendiri. Jadi benda tu itu dah jadi cabaran lain pula buat saya sebenarnya. Baru saya sedar tak mudah punya. Cuba sebab yalah, mungkin saya tengok contoh-contoh orang kawan-kawan yang berkahwin dia, saya ambil contoh daripada dia orang. Jadi cuba untuk jadi sebaik orang-orang lain susah punya. Tapi bila di Pulau Pinang, bila saya balik ke kampung ke Pulau Pinang tu, saya bergerak dengan beberapa organisasi lain, misalnya dengan state related yang banyak buat kerjasama dengan kerajaan negeri, seperti penggerak komuniti muda di Pulau Pinang. Ini dengan waktu tu juga dengan saudara Steven Sim, sekarang MP Bukit Mentajam. Kita orang gerakkan satu kumpulan sukarelawan. Kita carilah dana daripada kerajaan negeri, kita buat kerja-kerja sosial. Dia tak semestinya kerja-kerja politik, tapi memang kerja social service, jumpa masyarakat dan sebagainya, buat bengkel, buat tuition percuma. Kerja-kerja tak politikal sangat, tapi banyak menyentuh masyarakat di lapangan, masyarakat yang ni. Jadi dekat dengan sosial. Jadi kebanyakan masa saya luang waktu tu memang di kampung, di Pulau Pinang, buat kerja-kerja masyarakat. Jadi kerja-kerja masyarakat ni hanya sekali-sekala je orang bagi perhatian lah, apalagi jauh di Pulau Pinang, bukan di Kuala Lumpur. Dan saya nampak benda tu ketenangan lah sedikit, ambil masa ketenangan dan belajar. Itulah waktunya saya dapat reflect balik. Sebab bila orang, macam saya cakap, bila semakin lama semakin jauh kita berjalan tu, kita mula nampak self reflect, banyak benda yang kita boleh perbaiki, banyak benda yang kita boleh polish, boleh perhalusi. Kesilapan-kesilapan tu kita boleh sesali, kita boleh boleh mula improve lah, jadi orang yang lebih baik dan sebagainya. So saya ambil masa-masa tu lah, orang kata masuk gua untuk belajar. Dan kemudian saya sambung belajar 2018. Signifikannya 2018 tu memang saya sambung belajar. Sebenarnya saya dah menang kes tu sebelum tukaran kerajaan, jadi tak ada campur tangan siapa-siapa lah. Saya menang tu atas usaha peguam-peguam sendiri, yang lawan kawan-kawan yang mendesak hak atas sultan tersebut. Jadi lepas pertukaran kerajaan tu, rupanya memang mahkamah memang ada tulis kepada universiti bahawa pelajar ni sudah pun dibebaskan daripada mahkamah. Jadi secara haknya beliau boleh kembali ke universiti. Lama kan, 2013 saya digantung lagi sekali sebab akta sultan. 2011 digantung sebab bendera menteri. 2013 akta sultan. Jadi 2018 5 tahun juga away from university. Saya baliklah ke universiti. Dan itu pun lagilah susah kita nak aktif. Satu, sebab jauh daripada family. Saya seorang diri di Tanjung Malim. Saya tumpang keluarga sahabat saya. Mak ayahnya ada di Tanjung Malim, sahabat saya mandi. Mak ayahnya di Tanjung Malim. Jadi saya tumpang keluarga mereka untuk sambung belajar di situ. Keluarga saya di Pulau Pinang, anak dan isteri di Pulau Pinang, ibu saya di Pulau Pinang. Jadi weekend
bergegas balik ke Pulau Pinang, naik bas balik ke Pulau Pinang, spend masa 2-3 hari dengan keluarga, balik lagi ke Tanjung Malim, kuliah, balik. Itulah rutin setiap minggu kena buat. Jadi bertemu kawan-kawan, buat kerja-kerja politik ni dah jadi satu kemewahan lah, privilege lah kalau saya ada masa untuk buat kerja-kerja politik ni, sebab kerja politik ni menuntut komitmen. Kalau saya berani nak cakap okey kita buat benda ni, tapi saya tak dapat bagi komitmen masa tu, tak bagus lah, tak bagus. Itu jadi senyap, sambung belajar, habiskan pengajian, bagus jugalah. Betul lah orang cakap kalau tak berpolitik ni dia perform sikit dia laju sikit kan. Tapi okey, alhamdulillah memang akhirnya habis lah, 2020 habis, tamat semua. Praktikal pun pernah mengajar di sekolah tu memang pengalaman yang lain daripada lain. Saya jadi guru lah. Masa praktikal jadi cikgu di sekolah 6 bulan. Ada anak-anak murid yang dah habis dah SPM pun masuk politik juga. Sebelum saya masuk parti, diorang ni dah masuk muda, dah masuk macam-macam parti lah. DAP pun ada, macam macam pengalaman tu. So itu yang ni lah, betul lah, lebih tumpu kepada diri sendiri, pelajaran, keluarga. Politik tu ada, pergerakan sosial ada. Saya bersama-sama dengan kawan-kawan, kita masih juga cuba gerakkan Liga Rakyat waktu tu dengan Amir, sekarang Setiausaha, bekas Setiausaha Muda. Kita gerakkan Liga Rakyat, kumpul kawan-kawan yang dulu dengan gerakan pelajar, yang bersama dengan parti politik, jadikan satu payung bersama. Jadi apa-apa isu yang berkait dengan politik, berkait dengan masyarakat ke apa-apalah, nak buat kerja-kerja bantuan ke semua, boleh gunakan Liga tu sebagai vehicle, sebagai kenderaan bersama. Kadang-kadang ialah kita nak buat kerja dengan parti politik, ada setengah benda tu mungkin dia orang rasa dia macam kena buat luar daripada politik. Okey, tak apa, buat dengan Liga, sama-sama buat, sokong sama sendiri. Itulah eksperimen juga sebenarnya. Eksperimen macam mana kita nak satukan orang-orang, kawan-kawan sendiri, golongan-golongan, especially young politicians, young political actors ni di bawah satu bumbung. Jadi Liga tu eksperimen kat situ. Kita ada kawan daripada DAP, kita ada kawan daripada Amanah, beberapa orang, yang paling utama Ruah Syazni, kita ada kawan daripada Keadilan, kita ada kawan daripada Muda. Malah Liga pun terlibat sedikit sebanyak, terlibat dengan perbincangan awal penubuhan muda tu sendiri. Dia menarik lah. Yang saya itulah kerja politik yang paling ada waktu itu, yang saya ingat. Dia tak popular, kerja-kerja tu menyusun ni tak popular, organising ni tak popular. Dia popular kalau demo popular. Dan akhirnya semalam Adam Adli secara rasminya menyertai Keadilan. Ya, semalam 2 hari lepas. 16 September. Kenapa masuk ke parti politik? Dah. Dan kenapa PKR bukan semalam Adam Adli ditanya oleh Malaysia Dini kenapa bukan Muda yang sepatutnya lebih dekat. Dan kalau kita tengok juga ketika di Pulau Pinang, Adam Adli sangat dekat dengan DAP sebenarnya. Betul. Banyak buat kerja dengan saudara Steven Sim. Saya menulis untuk Amanah. Saya menulis kolum untuk Amanah, tapi lama jugalah tak sumbang tulisan. Ya. Yeah. Siapa yang approach Adam Adli untuk dengan keadilan kawan-kawan memang approach lama. Syukri Razak dan sebagainya lama. Tapi yang terbaru ni kita buat pertemuan dengan pimpinan AMK, kita buat pertemuan dengan pimpinan nasional, sampailah ke dengan Presiden Anwar Ibrahim sendiri pun kita ada buat pertemuan, perbincangan. Dan dia taklah pelawaan tu okeylah masuklah, tidak, tapi dia ada perbincangan yang mencetuskan orang kata perbincangan tu leading up to a resolution. Ada resolution yang kita cakap okeylah, secara peribadi mungkin itu salah satu cara kita boleh sumbang. Misalnya dalam soal-soal kita selalu kritik ataupun kita selalu timbulkan soal-soal yang berkait dengan politik tua, politik muda dan sebagainya, tapi
adakah kita sendiri berani atau tidak. Ini saya belajar dengan Steven lah, saya sebut, saya belajar dengan Steven Sim. So, saya banyak kerjasama dengan dia di Pulau Pinang dulu. Dia antara orang yang bagi cabaran sedikit sebanyak, kata duduk di luar, kamu duduk di luar NGO, gerakan pelajar, kamu boleh kritik orang yang berada dalam politik. Okay. Tapi berani tak kamu jadi orang yang dikritik? Itu pun benda yang orang kata terpaku juga kan, orang tertanam lah, sedikit sebanyak tertanam juga. Okey. So benda-benda macam ni lahirkan sedikit sebanyak pendorong kepada buat keputusan. Okey, mungkin terjun lah, cuba untuk melakukan sesuatu pula dalam ruang politik kepartian. Sebab kita kerja rapat dengan politik kepartian, malah makin lama makin rapat, bukan makin lama makin jauh. Ada orang yang buat kerja NGO, yang buat kerja civil society, yang buat kerja gerakan-gerakan masyarakat ni, dia bila bekerja dia memang mampu untuk distance themselves. Tapi macam saya kena akui, saya tak mampu distance myself from politik, arus perdana, politik mainstream. Sebab saya cenderung untuk melihat suatu perkara berdasarkan keadaan politik. Kalau saya tengok isu-isu berkait dengan macam kita bincang tadi panjang lebar, berkait dengan akta universiti lah, kebebasan mahasiswa lah, mungkin dasar-dasar pendidikan percuma dan sebagainya, ini semua bergantung terlalu kuat, bagi saya terlalu kuat bergantung kepada apa yang berlaku dalam politik negara. Sebab orang-orang politik ni yang menentukan dasar ke mana arah tuju kita. Jadi saya dekat dengan politik arus perdana, saya melihat dia daripada kacamata yang demikian. Jadi tendensi untuk akhirnya jejak kaki masuk je lah, tu ada. Dan akhirnya buat keputusan, okey lah, tak nak lambat sangat. Kalau lambat sangat pun nanti hilang tenaga atau hilang terus tawar hati pun tak boleh juga. Sebelum tawar hati, baik saya terjun. Jadi sekurang-kurangnya saya dah take the leap of faith tu, ambil langkah pertama tu, dan seterusnya cubalah belajar balik, bertatih balik dan sebagainya. Saya mungkin orang anggap itu satu, ada orang tu kata expected, alah dah agak okey, mungkin dia dah agak. Saya sendiri perasaan tu ada, tapi saya tak tahu bila. Tapi akhirnya berlaku juga. Dah lama lepas, terutama lepas waktu senyap tu kan, waktu senyap tu, terutama sekali waktu senyap tu. Kalau orang kata pelawaan tu lama pelawaan datang ni lama. Pelawaan daripada PKR saja atau ada daripada parti lain ada? Daripada keadilan, daripada DAP, daripada Amanah. Pelawaan tu bukan pelawaan yang rasmi, tapi dia macam orang kata macam sama juga macam hari ni, dia bincang persoalan kan, persoalan yang general lah. Kau kalau kau ada nampak tak macam mana nak bawa benda ni, kau rasa kau boleh sumbang ke apa minat macam tu. Tak adalah pelawaan pemimpin ni datang saya nak pelawak, tak ada lah. Saya bukan besar macam tu sekali kan, tak ada. Dia cuma pelawak kawan-kawan sendirilah yang memang dah ada dalam parti kan. Tolonglah, jomlah masuk lah, jom kita tolonglah buat sesama. Ada sedikit sebanyak, ada dari dulu lagi. Dulu tu maksudnya bila masing-masing dah bergerak dalam parti politik tu, of course lah kita mencari ally. Macam saya sekarang, bila saya dah masuk ke dalam parti politik, saya pula akan mulalah cari kawan-kawan lain pula, jom tolong aku pula lepas ni kan. Sama lah, situasi yang sama, saya lalui situasi tu dulu. Dan tapi keputusan tu memang dibuat akhirnya dibuat sendiri. Itu datang dari sendiri. Saya telefon kawan-kawan lepas perbincangan, lepas orang kata lepas ada nada-nada pelawaan tu kan, cakap terbuka antara ayat yang kalau kau nak bergerak dalam politik, sini ada ruang juga kat sini. Telefon kawan-kawan tanya. Malah waktu penubuhan ni saya sentuh jugalah. Saya rasa tak cantik kalau saya tak sentuh sebelum orang lain buat spekulasi bukan-bukan. Misalnya waktu penubuhan muda kan,
memang muncul dalam media, dikaitkan nama dengan Liga Rakyat Demokrasi. Ini bukan saya lah, secara individu waktu tu lebih banyak Amir, sebab memang Amir yang terlibat aktif dalam perbincangan untuk penubuhkan sebuah parti politik baru. Jadi waktu tu perbincangan tu dah berlaku lebih intens. Nak buat parti, nak masuk parti, nak macam-macam lah plan. Orang-orang yang berkomplot ni macam-macam plan nak take over parti dan sebagainya. Biasalah bercita-cita. So maksudnya soal-soal parti politik ni, terjun ke politik ni dah semakin terlalu kerap dibincangkan, especially start tahun lepas waktu pandemik, waktu Sheraton Move dan sebagainya. Itu memang terlalu kuat, bincangan tu berlaku hari-hari. Sampailah kawan-kawan menubuhkan parti sendiri dan sebagainya. So mau tak mau dah tak boleh lari daripada bincang soal nak terjun ke tidak. Dia dah jadi soal bila dan ke mana. Itulah jadi bila dan ke mana tu akhirnya terjawab lah. Okey lah, dah lah, tak boleh tunggu dah. Okey, Hitam. Okey. Saudara sebut 5 kali perkataan terjun dalam terjun politik. Okey, 5 kali kira ya. Ya, okey. Dan perkataan terjun ini boleh membawa konotasi sama ada positif atau negatif. Terjun sama ada boleh cedera, boleh mati, atau terjun dengan selamat dan boleh berlari jauh. Betul. Okey. Maksud perkataan terjun dekat sini ada 5 kali dan kalau kita lihat, kalau kita buat sedikit perbandingan antara PKR dengan parti-parti lain. Parti-parti lain kalau kita nak tahu macam mana parti itu berantakan, kita kena duduk dengan diorang, korek daripada ahli parti itu. Dan kalau dalam PKR, dan ada 2 parti seingat saya yang secara terbuka kalau berlaku pertemuan dalaman parti ini, UMNO dan PKR saja. Kalau kita sebut UMNO, okey, kita tahu ada camp ini, dan dalam PKR sendiri kita tahu ada camp Involve, camp baju hitam, dan ada camp-camp dia. Ada pertembungan secara dalaman yang dulu pun ada kartel sehingga pecah dan sebagainya, kan? Betul. Okey. Bagaimana Adam Adli akan berhadapan dengan situasi seperti ini? Dia kan situasi macam ni. Adakah Adam Adli akan berpihak dekat mana-mana camp dalam PKR atau macam mana? Saya setakat ini. Saya benda ni jujur ni saya tak payah sorok lah. Benda ni satu, itulah perkara yang sebenarnya orang tak saya tak tahu orang lain, tapi benda tu jadi menarik buat saya. Dinamik dalaman parti ni kita boleh ikut. Bila kita boleh ikut, kita boleh faham, kita boleh nilai, kita boleh sediakan diri kita, mental kita sedia. Bila saya masuk tu, saya jujur saya cakap, sebenarnya saya bersedia. Dari segi mental saya sangat bersedia. Kawan-kawan banyak yang concern, kau boleh carry ke politik dalaman, tak kisahlah mana-mana parti politik pun sebenarnya. Politik dalaman ni very consuming. Boleh carry ke? Cakap, kalau macam keadilan ni, bukanlah nak kata kita ni mampu apa, tapi mental tu ready lah, prepare lah. Mental tu prepare. Sekurang-kurangnya kita boleh tanamkan sedikit sebanyak belief system tu, apa prinsip bila berdepan dengan situasi macam ni tu, boleh tanam dalam diri. Cuba kena rendah diri. Tetap kena rendah diri. Kita tak hebat mana, tapi bila berdepan dengan situasi ni, kita cuba preparekan kita punya mental, cuba preparekan pandangan kita, sudut pandang kita dalam berhadapan ni. Contoh dalam tadi soalannya, macam mana nak berhadapan. Yang satu, saya bukan seorang yang begitu confrontational. Saya bukan orang yang public persona nampak kaki lawan, tapi kalau dekat belakang public persona tersebut selalunya opposite. Di hadapan nampak garang, tapi bila duduk berbincang dan sebagainya, saya lebih ambil jalan diplomasi. Saya lebih saya boleh berbincang. Orang saya boleh berbincang. Pendekatan kita boleh bincangkan. Prinsip lain. Prinsip tetap prinsip. Pendekatan kita boleh bincang sama-sama.
Kalau ada perkara yang tidak boleh kita persetujui, yang orang selalu sebut, ini benda yang selalu ramai orang sebut, kita bersetuju untuk tidak bersetuju, agree to disagree. Tapi tak ramai orang yang betul-betul pegang pada prinsip tu. Ya, banyak orang kata yalah untuk setuju tidak bersetuju, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dia banyak ini apa yang saya perhatikan, politician ni dia tidak setuju bila benda tu tak baik untuk dia, tapi dia akan setuju bila baik. Sebenarnya bias lah. Banyak bias. Ya, betul. Kita manusia tak boleh buang bias ni. Kita semua ada preference masing-masing. Kalau kita ni tak ada tak ada preference masing-masing, lain macam tu, itu level lain lah tu kan. Jadi dalam soal macam ni, saya rasa mungkin ada approach yang kita boleh ambil, compromise, impartial, cuba berlaku adil, melihat secara adil. Bias tu ada tapi boleh letak tepi sekejap. Sebab tu ada orang akan sebut perkataan konsensus tu, maksudnya bila kita bincang kosong sama kosong. Jangan kita bincang dengan matlamat, yalah itu innate lah, itu matlamat dalam hati, tak apalah. Tapi janganlah terang-terang ataupun betul-betul kita dah tahu kita datang ni bukan nak bincang, tapi kita datang nak pastikan kita menang. Kalau bila panggil nak berunding dan sebagainya, tak. Cakap senang. Hari ni saya cakap senang. Ada kawan cakap ni honeymoon period, 2-3 hari ni mungkin okey lagi, relax lagi, tapi nanti lepas ni akan betul. Saya kata saya akui betul, tapi cubalah, jangan tak ada langsung usaha untuk kita berdepan dengan masalah ni. Hormati, saya rasa kena hormat pandangan masing-masing. Bersetuju, kalau dalam bersetuju, kalau kita bersetuju dengan salah satu pihak tu, biar kita bersetuju sebab kita nampak rasionalnya, kita nampak ini betul, ini secara dasarnya betul, ini perkara yang kita boleh setuju. Kalau tak setuju, jangan kita jauhkan diri terus. Mungkin saya tak akan ambil perangai macam itulah, saya tak akan buat macam itulah. Dulu pun sama, dalam gerakan pelajar pun saya ingat pengalaman dalam gerakan pelajar dengan NGO dan sebagainya, ini pun muncul perbezaan pandangan, perbezaan approach, pendekatan sentiasa ada. Kalau orang cakap aku dah tak nak kau, tak apalah, itu lain cerita. Tapi janganlah kita pula aku dah tak nak lah kawan dengan kau. Mungkin tu saya tak lah, saya nak dapat kawan tu susah. Bila dah dapat kawan, janganlah buangkan. Itu approach lah. Itu kalau tanya persediaan saya berdepan dengan dinamik politik begini, saya cuba sedaya upaya untuk bersangka baik. Datang kalau nak bincang betul-betul, jangan kerana kita ada niat tersembunyi. Dan keterbukaan. Sehingga keterbukaan tu penting. Terbuka, arti kata lain, jangan ada perkara-perkara yang sulit tu lain cerita. Perkara-perkara sulit tu biasalah, semua orang ada masing-masing. Tapi ada perkara yang kena terbuka. Kebanyakannya of course. Kalau contoh, kalau dah niatnya baik, buat apa nak disorok? Kalau misalnya saya jumpa dengan setengah-setengah individu yang kita tahu tidak disenangi oleh individu yang lain pula kan, jujur saya jumpa dengan orang ni, saya bincang perkara ni. Bukan bincang untuk komplot, bukan bincang untuk nak jatuhkan orang tu ke jatuh ni. Itu pun kena elak lah. Saya rasa itu pun cuba elak lah. Lagipun sekarang ni nak menuju ke pilihan raya kan, pilihan raya. Saya nampak lagi banyaklah komplot untuk naikkan individu. Tapi kan bila saya dah masuk ke dalam, sedikit sebanyak masuk ke dalam, berkenalan dengan lebih dalam ni, walaupun baru 2 hari 3 hari, nampak sebenarnya yang orang kata ush panas ni, ini sensasi lah sebenarnya. Tapi sebenarnya tak ada. Sebenarnya dia, jujur saya kata, saya nampak it's not as bad as how people would portray it. Sentiasa ada ruang-ruang yang boleh kerjasama. Misalnya waktu macam hari tu, waktu kita 16 September hari tu, nampak keharmonian yang baik. Semua orang ada harmoni, semua boleh berbincang. Tak ada pun lepas tu orang tu kutuk orang pun, tak ada. Saya kata I was expecting things like that would happen kan.
Kita naif, kita masuk apa Johnny gaduh ke apa je, tak nak bersemuka, tak ada, okey je. Dan saya ditegur, ingat yes, persaingan tu semua ni, tapi diorang sebenarnya ada salah seorang tu rakan baru parti tu, dia cakap tak ada Dam, dia memang nampak, tapi sebenarnya benda tu okey, itu cara kita orang ni adik-beradik lah, dah bergaduh adik-beradik macam tu, terutama waktu pemilihan. Dan of course lah, melerik-lerik ni bukan sebab apa, orang bila orang start ulas jadikan berita tu, dia jadi lain lah. Tapi kalau tidak, kalau diuruskan, perbezaan tu diuruskan, okey, pemilihan tu memang nampak panas, tapi okey je. Politik dan biasa, okey lah, banyak lah saya kena belajar agaknya. Tapi insyaAllah saya pun jenis tak reti bergaduh. Kalau gaduh pun kalah. So buat apa bergaduh? Dah tahu dah kalau gaduh pun kalah, buat apa bergaduh? Relax je lah. Tak adalah nak keras ke. Cuba ambil jalan yang lebih baik, lebih murni. Dan alhamdulillah yang bila saya nyatakan benda yang sama ni kan dengan kawan-kawan yang saya bertemu, semua okey, semua maksudnya faham, okey kau macam ni. So dalam isu-isu yang disoalkan tu, saya insyaAllah okey, sedih, tak ada masalah. Okay, baik, mungkin itu soalan terakhir. Oh okey. Tak ada susah sangat. Lebih sejam kita bersama dengan saudara Adam Adli. Mungkin selepas ini bukan kali terakhir untuk Adam datang ke sini. Lepas ni akan lagi mencabar lah. Ya, ini baru permulaan lah. Ini mukadimah. Sebagai ice breaking lah. Ya, ice breaking. Sebagai politician sebenar. Saya masih 2-3 hari ni masih okey weh, dah masuk parti politik lah. Masih nak proses lagi. Dah masuk politik lah. Mungkin selepas ini mungkin tapi okey. Sure, selepas ni kita akan panggil lagi Adam. Kalau hari-hari akan datang, sudah pasti mungkin dalam segmen yang lain kita akan boleh. Terima kasih dengan orang lain pula. Terima kasih jemput Aizal, interview. Soalan susah tapi okey. Biasa. Dan sebelum tu mungkin Adam ada pesanan dekat masyarakat luar sana yang daripada seorang yang banyak bergolak dalam NGO, NGI, tak ada lah di luar parti dan sekarang tak ada. Saya ingat terutama untuk ni lah kot, saya rasa tak ada apa sangat. Mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin tertanya-tanya tu, saya soal bergerak dalam politik ni adalah subjektif. Ada orang yang dia boleh hari pertama dia dah boleh, contohnya dia dari awal dia dah boleh bergerak, umur awal dia boleh. Saya macam orang mungkin setengah ramai juga sebenarnya macam saya yang dia akan ambil masa sedikit. Tapi jangan didesak-desak lah. Saya ingat itu rekrutmen tu bukan maksud paksa. Rekrutmen maksudnya kita dedahkan, expose, dedahkan, reveal, ajar, buat terangan supaya orang timbul minat. Bila timbul minat, saya rasa yang lebih baik adalah politik. Kalau ada timbul minat, dia akan jadi berniat baik. Bila niat baik, politik kita baik. Saya rasa itu je sebenarnya yang paling penting. Niat lah. Niat, minat tu dia akan jadi passion. Passion ni selalu baik lah. Jarang orang yang kalau dia cakap passion dia politik, yang bila betul-betul passion dia politik, maksudnya dia dah pandang politik sebagai satu perkara yang dia nak buat secara baik. Lain kalau orang lain tu sengaja dia cakap dia ada kepentingan, itu tak. Tapi generasi hari ni kan, saya rasa generasi yang ada hari ni adalah generasi yang sangat tercerah. Ini generasi yang sangat baik, sangat tercerah, sangat dominan, yang membuat pendapat, yang membentuk naratif baru dalam politik kita hari ni, yang berani mencabar status quo, yang mampu untuk cakap tidak kepada generasi terdahulu, yang boleh
bina kekuatan sendiri. Jadi ini satu zaman yang sangat menarik. Saya bukan bersaing dengan generasi saya ataupun generasi yang lebih terdahulu. Saya sekarang bersaing dengan generasi yang akan datang. Macam mana saya nak buktikan bahawa diri saya mampu untuk buat sebaik mereka. Saya sangat-sangat kagum dan saya terinspirasi juga kerana itu. Zaman saya dulu, saya ingat memang kritikal, orang tengok masuk politik ni kotor. Tapi banding dengan zaman sekarang, apa politik kotor? Buat parti politik sendiri pun ada. Sebab mereka lebih terbuka, lebih tercerah. Ini cabaran yang saya ingat, ini cabaran hari ini, dan we are living in a very exciting time. Itu memang, ini waktu yang sangat menarik, dan saya harap kita dapat apa pun jalannya dapat pengakhiran yang baik untuk semua orang dalam Malaysia ni. Politik kita lebih baik lepas ni, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Sebelum kita berakhir, mungkin pada sesi ini kita Adam Adli bercakap dari perspektif beliau sebagai aktivis, bekas aktivis, mungkin daripada aktivis masyarakat dan aktivis keluarga juga, of course. Okay. Tapi selepas saya melihat sebagai ahli politik, saya sebagai ahli politik ini pada saya sebagai policy maker, pembuat dasar, dan mungkin selepas ini kita akan panggil lagi Adam Adli untuk bercakap. Benda yang paling penting sebagai politician adalah polisi. Sebab ya, kita jadi masuk politik kerana untuk membentuk polisi. dasar, untuk membuat dasar as a policy maker. Dan itu adalah perkara yang paling pokok, paling penting pada saya. Kita bincang banyak pasal pernikahan tu, buat majlis. Ya, betul. Macam mana biaya majlis. Tapi kita tak bincang apa selepas tu. Itu yang lagi penting. Itu yang orang tak kahwin. Itu yang paling penting. Orang tak kahwin tak belajar benda tu. Of course, lepas ini kita akan panggil lagi Adam Adli untuk bercakap tentang polisi. Itu benda yang paling penting. Terima kasih. Teruskan bersama dengan Malaysia Post dalam segmen kita yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan kita pada sesi akan datang. Assalamualaikum.